إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شعون له إلهي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي ولا سهلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم فقهه في الدين وعلمه التقويل وما يذكر وإلى أولي الألباب. ربنا زدنا علما نافعا وزدنا فهم النبيين وإلهمنا ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapatlah kita bersama-sama lagi pada kali ini untuk menerangkan tentang sifat istighna. Sebagaimana kalau semalam kita ada huraian tentang kalimah yang dimuliakan Allah, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dua-dua kita dah cover. Mungkin ada yang kata berat sikit Ustazah kita belajar ni. Dia tak berat mana pun. Maksudnya tak perlulah nak bawa kitab jinjing atas kepala ke, tak. Maknanya kadang-kadang kita menjadi kurang faham dengan ayat-ayat ataupun dia punya term-term yang digunakan. Maka itu dalam kalimah syahadah. Kita dah cover dua-dua dah. Iaitu asyhadu an la ilaha illallah, kita dah cover. Dan alhamdulillah Muhammad Rasulullah. Dan pengajian kita hari ini berentetan daripada semalam, di mana kita huraikan tentang ikrabnya, pecahan-pecahannya, makna-maknanya dalam memaknai syahadah itu. Demi untuk kita memacu atau menanamkan akidah yang benar. Sekurang-kurangnya kalau tak hafal pun term-term dia tak ada masalah. Duduk, dengar, insya-Allah moga-moga Allah berikan kefahaman kepada kita. Maka dalam sifat istighna ini, daripada Imam Al-Marikni, iaitu ulama ataupun dia juga mufti di Tunis, ulama besar di Universiti Zaitunah. Dia mengatakan bahawa tafsirul uluhiyah, macam semalam kita dah cerita tentang sifat uluhiyah Allah, sifat rububiyah Allah, dan asma' wa sifat. Yang disebutkan adalah sifat uluhiyah ini makna ketuhanan yang membawa maksud maha kaya Allah. Maknanya istighna ni maksud dia adalah maha kaya Allah dan juga Allah tidak berhajat kepada sesiapa pun ataupun Allah tidak berhajat kepada apa-apa makhluk. Ini adalah yang dikatakan dengan sifat istighna. Makanya daripada Allah cerita dia bersifat istighna ni nak menyatakan maha kaya Allah. Dia tidak berhajat kepada makhluk yang lain. Hatta amal kita, ibadah kita, Allah tidak berhajat. Dan sebaliknya, maha kaya Allah, ia membawa kepada apa? Ia membawa kepada kita atau makhluk segala yang tercipta
ataupun yang diciptakan oleh Allah itu yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kita memperincikan ataupun dengan perkataan lebih faham. Kalau saya guna term-term yang berat ni nanti susah faham. Nanti dia come back balik dengan saya, dia kata susah betul lah Ustazah nak faham. Maknanya nak cerita macam ni lah. Daripada Asy'ariyah ulama yang bermazhab Asy'ari. Dia telah rumuskan. Maknanya penulis ini ataupun rumusan ini telah dibuat oleh Ustaz Nizar Muhammadi. Iaitu taukik terkenal daripada Tunisia, daripada Universiti Zaitunah juga, menekankan bahawa pembahagian tauhid itu ada bersifat uluhiyah dan rububiyah. Itu kita cerita semalam. Iaitu dia ada 4 sifat. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, dengan lagi satu bersifat apa? Kalau gugur satu sifat, maknanya tak berapa nak betul. Tu kan, kadang-kadang orang kata dia tak ada 3 sifat dia dalam syahadah kita. Tidak, dia ada 4. Tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, asma wa sifat. Dia tak boleh gugur walaupun satu. Maka kita tengok dia nak ceritakan tentang istighna ni adalah sifat uluhiyah Allah, sifat maha kaya Allah yang tidak berhajat kepada sesuatu, iaitu mengesakan Allah. Siapa yang perlu esakan? Kita lah. Mengesakan dengan menyifati ataupun beriman dengan Allah bahawa Allah ini bersifat ketuhanan dan segala sifat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ini maha kaya dari segala sesuatu selainnya bermaksud. Maknanya bila kita kata dia Allah ini maha kaya, dia tak ada berhajat dengan sesiapa pun. Bila kita sebut dia sifat uluhiyah Allah. Kadang-kadang kita dengar ulama, ustaz-ustaz dia sebut sifat uluhiyah, sifat rububiyah. Uluhiyah ini dia bawa 2. Iaitu terkandung dalam istighna. Kod yang besar dia istighna lah. Iaitu dalam istighna tu ada 2. Maha kaya Allah. Yang kedua, Allah tidak berhajat kepada selain daripadanya. Untuk kita mudah faham, senang macam ni lah. Andai kata sifat-sifat yang kalaulah dikuasakan, seumpamanya terjadi, tidak ada bagi Allah, maka Allah ini ibaratnya dia berhajat kepada sesuatu selainnya. Padahal kita dah tahu dah. Jelaslah Allah ini disucikan daripada perkara-perkara tersebut. Maha suci Allah daripada seperkara seperti itu. InsyaAllah kejap lagi kita akan sambung. Sabar dulu. Kadang-kadang rasa duduk pening kan. Biar saya hujah dulu insyaAllah. Maka jelaslah bahawa konsep tauhid uluhiyah. Dia tauhid uluhiyah ni terkandung di mana? Terkandung dengan syahadah kita tu. Yang kita belajar semalam tu. Kan ada 4 kan tauhid uluhiyah. Tauhid syahadah 4. Tauhid ibadah kita. Macam mana kita nak kaji dalam ibadah? Dalam bab fiqh ataupun bab fiqh. Yang kedua, tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Ni yang kita sedang belajar. Dalam tauhid uluhiyah tu terkandung sifat istighna Allah. Sifat istighna Allah apa dia? Ada 2 pula. Iaitu sifat Allah itu maha kaya. Yang keduanya sifat Allah tidak berhajat kepada yang selain daripadanya. Tu menunjukkan bahawa Allah ini maha kaya. Maka daripada Al-Imam As-Sanusi rahimahullah dalam kitab Ummul Barhain, ia merangkumi apa yang telah kita hujahkan di atas. Apa yang telah diterangkan, dia dah rangkum dah. Ada beberapa kitab juga. Kalau nak cari kitab lain yang mensahihkan seperti, contohnya kalau tak nak tengok pada kitab Al-Imam As-Sanusi, boleh rujuk pada kitab Al-Uqbani. Pun ada juga. Ini adalah ulama-ulama yang muktabar. Maka telah berkatalah Imam Sanusi, adapun sifat maha kaya Allah, jalalu. Kan kita selalu dengar perkataan jalalu jalal. Apa? Iaitu maha agung daripada segala apa selain daripada Allah, membawa arti Allah itu tidak berhajat kepada selain Allah. Dia tak ada berhajat kepada sesiapa pun. Maka wajib secara akal kita bagi Allah bersifat wujudnya dia. Bila kita tahu Allah ini sifat istighna, maha kaya, wujud, dia kena dengan akal. Kita mengetahui bahawa Allah itu bersifat wujud.
Maka sifat pertama yang terkandung dalam istighna. Istighna ni dia pecah kepada dua. Pertama, Maha Kaya Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Kita tengok dia pecah lagi. Bererti Allah ini bersifat wujud. Bila kita percaya kepada dua ini, wujudlah Allah. Sebab Allah ini dia bersifat ghaib. Dia kita tidak nampak. Tetapi kita perlu mengimani. Iaitu yang menyatakan ataupun kita melazimkan wajib sifat wujud tadi bagi Allah. Ini yang dipanggil sifat nafsiyah Allah. Ataupun sifat zat Allah. Kan kita ada bahas sifat Allah itu wujud, kidam, baqa', mukhalafatu lil hawadis. Inilah dia. Maka kalau kita tengok sifat-sifat Allah ni pun, adakah kita telah lazimi ataupun telah kita fahami? Kita ni dah jauh berjalan ni. Tapi adakah kita telah fahami? Lalu mu'alif al-Imam As-Sanusi rahimullah mengatakan, dan juga selain wujud, wajib bagi Allah secara akal siapa? Akal kita tidak boleh menggambarkan sifat Allah Ta'ala tidak seperti yang lain. Maksudnya, kita dah nak cakap apa? Sifat Allah ini dia bersifat dengan ada 8 sifat. Kalau kita panggil kadang-kadang sifat ma'ani Allah. Dia ada 8 sifat. Tapi dekat sini, dia keluarkan daripada kudrat dan iradat. Dia bahagian lain. Nanti kita akan hujah part lain. Kita tengok. Nak imani cara mana? Secara istighna Allah ni. Barulah kita tahu Allah ini daripada kalimah syahadah. Kalimah syahadah kita membentangkan 4 tauhid. Tauhid yang perlu kita imani. Dan di situ ada sifat uluhiyah Allah. Daripada sifat uluhiyah Allah itu ada sifat istighna Allah. Daripada sifat istighna Allah itu pecah kepada 2 bahagian. Iaitu Maha Kaya Allah dan tidak berhajat kepada sesuatu. Dipecahkan lagi kepada 8 bahagian. Iaitu Allah ini bersifat pertama kidam. Kidam ni maksudnya apa? Sedia ada. Bukan daripada tiada menjadi ada. Kemudian Allah ini bersifat baqa', kekal. Kekal selama-lamanya, tidak akan lenyap ataupun tidak akan musnah. Yang ketiga, muhalafatu lil hawadis. Allah ini berbeza daripada sekalian makhluk. Dia tidak boleh disamai. Yang keempat, qiyamuhu binafsih. Allah Ta'ala ini berdiri dengan zatnya sendiri. Maknanya Allah Ta'ala ini dia tidak berhajat kepada tempat, dia tidak berhajat kepada ruang, dia tidak berhajat kepada perkara yang untuk definekan dia ataupun menentukannya, kerana dialah Allah satu-satunya yang mampu berdiri dengan sendiri. Maka kalau kita baca dengan 4 sifat ke atas yang kita duk baca tadi, jelaslah bahawa ia adalah sifat salbiyah. 4 tadi itu adalah sifat salbiyah Allah. Iaitu sifat yang menunjukkan perkara ini akan terbatal sekiranya ada lawan baginya. Contoh, kita tahu Allah ini wujud. Allah bersifat kidam, sedia ada. Tetapi kita mengadakan sesuatu seperti Allah, terbatallah akidah. Kita kata Allah itu bersifat kekal. Tapi kita kata akhirnya, ada orang kata tak, Allah ini akan hancur. Dia akan lenyap. Maka terbatal akidah kita. Ini part akidah kita masuk. Ataupun kita kata Allah ini bersifat kidam. Dia tak ada baru, tapi ada satu ciptaan baru. Inilah antara bagaimana dia tidak ada persamaan dengan yang lain. Nak menunjukkan apa? Istiqnanya Allah. Kayanya Allah. Tak berhajat kepada sesuatu. Kalau Allah ni dia berhajat kepada sesuatu, bermaksud ia perlukan sesuatu yang lain daripadanya. Maknanya lemahlah Allah ini. Allah itu bersifat wujud, kidam, baqa', muhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsih. Tidak juga seperti cahaya ni dia part lain. Tidak juga sama seperti cahaya. Allah bukan cahaya. Kita tidak boleh menyamai. Sebab itu zat Allah ni kita tak boleh cerita.
Jangan sekali-kali menceritakan tentang zat Allah. Jangan sekali-kali kita melepasi sempadan Laisa. Tak boleh. Sebab zat Allah ni dia berdiri dengan sendiri untuk menunjukkan tentang keagungannya, kebesarannya, kehebatannya. Sehingga kita ini jadi terpana ataupun terkesima sekejap. Tak obat kata orang putih cannot brain lah. Cannot brain. Tak boleh fikir ni, ya Allah. Hebatnya Allah ini. Maka kalau adalah sesuatu yang daripada Allah boleh tercipta dan kita pula akidah goyang. Contoh, matahari hari ini ada matahari buatan. Ada sesuatu yang baru. Lepas tu kita macam, akidah kita ni goyang tau. Dia ni part ni kita nak perbaiki akidah. Bila kita ni terasa terkagum je dengan sesuatu yang baru, akidah kita hancur. Maksudnya kita tidak mengimani kepada kidamnya Allah tadi. Iaitu sedia adanya dia tanpa ada yang baru. Maka kalau kita fikir ada sesuatu yang baru, automatik Allah ini dia bersifat tidak disucikan daripada segala kekurangan. Makna lemah Allah. Ini pak akidah ni kena jaga. Untuk tahqiq ataupun tasdik membenarkan. Sebab kita berada dalam fasa macam sekarang ni. Semua ada ciptaan. Hujan buatan ada. Maka Allah ini sebenar-benarnya sifatnya telah disucikan daripada segala kekurangan. Tidak ada kekurangan bagi Allah. Apabila membicarakan Allah ini bersifat wujud, kidam, baqa, muhalafatul lil hawadis, kianuhu binafsih, disucikan, masuklah. Dan dengan kita duk cerita ini, mendefinisikan bahawa Allah itu disucikan daripada segala kekurangan. Wajib bagi Allah juga bersifat sama, mendengar, basar. Wajib juga sifat Allah. Tapi adakah Allah mendengar seperti kita, melihat seperti kita? Dok leh fikir. Itu kebesaran Allah, zat Allah. Dan juga Allah ini dia maha berfirman yang dikatakan iaitu kalam. Ini juga sifat Allah. Sebab tu orang kata kalau ilmu kalam ni ilmu bercakap, tidak. Firman Allah. Maka kaunuhu mutakalliman yang dipanggil maha berfirman. Yang terkandung dalam istighna Allah iaitu apa? Maha kaya Allah tak berhajat kepada lainnya. Ada 8 sifat. Itu yang tadi saya duk hujah tadi. Ini kita duk ulang. Kalau dengar sepanjang kuliah ini untuk pasakkan. Wujud. Allah ini bersifat wujud. Allah ini bersifat kidam. Kidam apa dia? Sedia ada. Baqa. Dia berdiri dengan sendirinya. Kiamuhu apa? Linafsil hawadis. Kaunuhu binafsih. Iaitu dia juga sifat samar. Dia bersifat basar. Dia juga sifat kalam. Berfirman. Maka ada pun 8 sifat yang kita duk cerita tentang istighna Allah ni. Banyak kan pecahan Allah ni. Nak kaji tentang sifat dia pun kita menung lah. Tapi syukurlah. Walaupun kita termenung, berkerut kita punya dahi ni, sekurang-kurangnya kita faham. Demi untuk memacu akidah. Maknanya hari ni ramai. Kejap lagi insyaAllah hujung saya akan cerita hujah. Allah itu berada di langit. Ada isu kan? Kita nak tengok apa jawapannya. Sebab Allah kata aku duduk di arsy. Ada jawapan dia. Sebagaimana yang telah kita ceritakan lebih kurang 2 hari lepas tentang hadis Jariyah tu. Kan? Dia kata Allah itu berada di langit. So kita kena faham. Kalau yang susah sangat nak tulis tak apa. Dengar je. Dengar dan bagi faham. Apabila ada 8 sifat yang kita sebut tadi, maka iltizamlah Allah ini bersifat maha kaya. Iaitu nak menunjukkan dia ni istighna. Kalaulah tak wajib bagi Allah sifat-sifat 8 sifat tadi itu, nescaya Allah berhajat kepada sesuatu. Jika Allah ini dia tak bersifat dengan yang ke-88 kita sebut tadi, maka tidaklah menunjukkan Allah ini maha kaya. Lawan daripada maha kaya apa? Fakir. Bermakna Allah itu berhajat kepada sesuatu. Macam kita ni berhajat kepada sesuatu sebab kita orang yang fakir.
Allah itu tidak ada firman atau tidak ada kalam. Maknanya nak menunjukkan lawannya apa? Bodohlah. Allah ini tidak berdiri dengan sendiri. Bermaksud apa dia? Lawannya, lemahnya Allah. Perlukan sesuatu untuk mendirikan dia. Ataupun dari segi Allah itu wujud. Kalau lawan bagi wujud apa? Tiada. Adakah Allah tiada? Tak. Maksudnya begitulah. Bagaimana Allah ingin berhajat kepada yang lain untuk keesaannya, keagungannya, kebesarannya. Sedangkan sempurnanya Allah ni. Dia tak perlu berhajat kepada yang lain. Kita kena faham betul-betul itikad dalam hati kita mustahil. Tidak bagi Allah. Lak. Tak ada. Kerana Allah ini bersifat kaya dengan mutlak. Tak perlu berkongsi dengan siapa-siapa. Mutlak bagi Allah. Kalau kita kata alam ini 7 petala langit dan bumi Allah punya, mutlak bagi Allah. Kita tak boleh bagi kongsi dengan siapa-siapa. Oh ini tak, ini sebahagian orang ni punya. Tak. Ini dipanggil hakikat gitu. Maka itulah sifat, 8 sifat tadi. Apabila kita mengatakan Allah ini maha kaya dan tak berhajat selainnya, kalau sifat Allah wajib kepada yang kita sebut tadi itu, nescaya Allah ini berhajat pada zat yang mewujudkan. Macam kita lah, kita perlukan sesuatu yang mewujudkan kita. Kita perlukan sesuatu untuk menjadikan ciptaan yang kita buat. Nak buat rumah kena ada pasir. Tak boleh buat rumah ada rumah. Toroh situ, tak ada. Maknanya kalau kita nak buat kuih kena ada tepung. Kuih depends lah kuih apa. Contohnya kan. Kena ada telur kalau kuih tu pakai telur. Apa lagi? Maknanya berhajat kepada sesuatu. Tetapi Allah ni tak. Dia tak perlukan pun. Kalau dia kata 7 petala langit ni dia nak cipta. Dia cipta je. Kita ni masih ada hajat kepada sesuatu. Minta kepada Allah. Maknanya nak menciptakan sesuatu itu. Maka keduanya Allah tidak berhajat kepada tempat. Ini isu sekarang. Allah itu ada tempat. Allah tidak berhajat duduk tempat. Walaupun dalam firman Allah, aku duduk di kursi. Di arash. Tapi Allah bukan duduk di arash. Allah kat mana? Allah duduk kat langit. Contoh kan. Itu bahasa-bahasa halus Allah. Dan pada zat yang lain akan menghilangkan segala kekurangan Allah. Maksudnya kalau kita kata Allah duduk kat arash, Allah ini berhajat kepada arash tersebut. Dia nak tempat. Macam kita kena ada tempat untuk duduk. Kita tak boleh kata, okey sila duduk tapi macam duduk tapi berdiri. Tak reti. Kalau duduknya mestilah dengan istilah mesti ada lantai. Kalau duduk bawah lah. Kalau duduk atas kursi mesti ada kursi. Jangan jadi macam cerita P.Ramlee. Okey sila duduk. Dia duduk buat gaya duduk macam atas kursi. Tapi kursinya tidak ada. Tak boleh lah macam tu. Okay? Maka wahdiya juhu wa ta'ala min wahidin salasah. Iaitu kalau Allah Ta'ala berhajat kepada 3 perkara ini. Iaitu pertama apa? Muhdis. Zat yang mewujudkan. Contohnya Allah berhajat pada tempat. Ataupun zat yang lain yang menghilangkan sifat naqais Allah. Kekurangan bagi Allah. Maka ianya semua batil. Kerana perkara ini kita sebut tahu bahawa ianya bercanggah dan berlawan dengan sifat istighna Allah. So kita wajib mengimani kepada 8 perkara istighna Allah. Tahu je yang 4 tu. Bila orang memandai-mandai, okey kita kata tak boleh. Ini bercanggah dah ni. Ini dah mengarut dah ni. Allah tidak berhajat kepada tempat. Maka Allah perlukan ke apa-apa tempat? Tidak perlu. Jawab tak persoalan kita? So kita tak payah nak ujah panjang-panjang. Tak boleh. Allah ni memang duduk ke arash je. Contohnya kalau Allah berhajat kepada sifat muqdis, iaitu sesuatu yang mewujudkan dia. Tak mungkin Allah ini sifat wujud. Kan dia berlawan. Kalau Allah ni sifat wujud, tetapi dia berhajat kepada sesuatu, tak mungkin bagi Allah. Sedia ada tanpa permulaan. Kidam. Contohnya kalau orang kaya, tiba-tiba minta sedekah. Tak kekelakar kita kata. Betul tak? Dah kata dia kaya. Tiba-tiba dia pergi rumah orang, saya tak apa, dia pergi Baitumal. Dia pergi Baitumal, saya nak minta permohonan zakat lah. Dia kata saya nak ni. Sedangkan dia kaya raya. Mustahil bagi dia. Bila dia pergi minta bantuan, itu bermaksud fakirlah dia. Wujud Allah adalah sedia ada
bukan daripada tiada menjadi ada. Dia memang sedia ada. Tidak ada yang menciptakan dia. Kalau kita tengok contohnya Allah ni berhajat pada tempat. Orang kata Allah duduk mana? Langit. Maknanya Allah ini dia perlukan tempat, dia perlukan ruang untuk diisi. Tak mungkin. Tak mungkin bila Allah ini ada tempat, ada ruang untuk diisi, kita nak kata dia maha kaya. Kita nak kata dia tidak berhajat, tak boleh. Dia bercanggah. Contohnya kita tengok pada zat lain. Allah ini yang maha menghilangkan. Ataupun zat yang lain yang akan menghilangkan Allah pun tak boleh. Sebab dia perlukan sesuatu untuk menghilangkan dia. Macam magic lah. Kita tengok magic kan. Pop, hilang. Dia tak perlukan sesuatu pun. Dia nak hilang. Nak pakai serbung hitam tiba hilang. Tak. Dia tak perlu pakai jin ke. Dia tak perlu pakai apa pun untuk menghilangkan dia. Sebab Allah ini dia bersifat kekal, baqa'. Tidak akan lenyap ataupun musnah. Kita yang musnah. Bila kita tengok je ada perumpamaan ataupun ceritaan tentang perkara yang berlawanan dengan Allah, bermaksud Allah ini tidak suci daripada segala kekurangan. Tak mungkin Allah itu bersifat sama. Tidak mungkin juga Allah itu bersifat basar. Maka gugurlah tadi sifat-sifat tadi yang duk kita baca tadi, gugur. Jika Allah ada pada yang lain ataupun sama seperti sesuatu makhluk yang lain, mustahil bagi Allah. Itu dalam konteks istighna. Apakah istighna Allah? Sifat istighna Allah? Tulis kat ruangan komen. Duk dengar saya cakap lagi kan tak faham patah habuk. Lepas tu cakap, Ustazah ini berat betul Ustazah. Apa yang berat pun saya tak tahu. Yang berat kepada saya. Yang lain dengar lah. Saya tak nampak pun orang duk junjung tonggeh lah. Kan? Berat tang mana? Tak berat. Cuma term-term je yang kita tak faham. Istighna Allah ini menunjukkan, kita buatlah kesimpulan je. Kesimpulan menghuraikan sifat istighna yang mensifatkan Allah ini bersifat uluhiyah. Sifat ketuhanan. Iaitu daripada sifat uluhiyah Allah tu dipecahkan kepada dua sifat. Sifat istighna. Istighna ni ada dua. Iaitu yang maha kaya Allah. Yang keduanya apa dia? Tidak berhajat kepada sesuatu. Keduanya. Daripada istighna ni dia pecah kepada 8 sifat. Iaitu sifat apa? Wujud, qidam, basar, kalam, baqa', muhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsih. Bersifat kalam. Perasan tak ada kudrat iradat? Sebab kudrat iradat dia duduk bahagian lain. Yang ni siapa yang belajar kitab Allah Hakikat dan Syariat, dia mesti akan tertanya, mana pergi kudrat iradat ni Ustazah? Tu nanti insyaAllah kita akan bahas kepada yang lain. Untuk part istighna ni, saya settle sini dulu. InsyaAllah esok kita tak ada kuliah. Nanti ada masa saya akan bagi tahu insyaAllah. Moga-moga diberikan kefahaman. Diberikan kefahaman kepada kita agar kita lebih mudah memahami insyaAllah. Yang baik itu datang pada Allah, yang kurang datang daripada saya sendiri.